Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya pada siri yang ke-77. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbul alamin ya. Dan segala kita bacakan selawat juga salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat yang mengikutinya hingga hari kiamat. Semoga Allah melimpahi mereka dengan sebesar-besar pahala dan meninggikan darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kepada kita orang-orang yang taat dalam mengikuti segala tintah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mencintai sunnah baginda dan beramal dengannya. Sebagaimana semalam kita telah membincangkan tentang apakah perkara-perkara yang menjadi punca kepada lemahnya iman seseorang ya, iaitu dengan banyaknya melakukan maksiat. Jadi hari ini kita pergi kepada satu seruan yang sepatutnya kita ingatkan diri sendiri juga kepada orang-orang di sekeliling kita, iaitu hendaklah kita berusaha untuk membebaskan diri kita daripada maksiat ya. Maksiat ini adalah sesuatu yang apabila kita meninggalkan kewajipan yang telah Allah tentukan kepada kita sebagai hamba-Nya ya, dan apabila kita melanggar larangan apa yang telah Allah tentukan, larangan-larangan di dalam agama Islam, tetapi sebaliknya kita melanggar dan melakukan larangan-larangan tersebut ya. Sebagai seorang Islam, kita ni memang seorang manusia di mana manusia itu adalah tempat berlakunya kesilapan ya. Jadi memang mustahil untuk kita tidak langsung melakukan apa-apa kesilapan dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari ya. Sudah mestinya kita banyak membuat salah. Namun sebagai seorang mukmin ataupun mukminah yang beriman, ketika kita berbuat maksiat, maka kita kena sedar cepat, segera sedar dan bertaubat kepada Allah Taala dengan sebenar-benarnya, dengan sebenar-benar taubat ya. Hati kecil kita ini sekalipun mungkin tidak terlintas di mulut, ada saja mengutu, tidak bersetuju dengan sesuatu, kadang-kadang perkara yang kecil sahaja. Sewaktu kita bawa kereta, melihat di kiri kanan jalan, ada saja kita nak komen tentang seseorang yang di tepi jalan sekalipun. Ya, sesungguhnya itu adalah maksiat kerana yang apa yang dikatakan dengan apa dalam bahasa Malaysianya kita memahami dengan mengumpat, iaitu adalah sesuatu yang apabila kita membicarakan tentang seseorang dan si empunya diri itu tidak suka dengan apa yang kita memperkatakan tentang dirinya ya, itu adalah dikatakan sebagai kita telah mengumpat dia, hatta sekalipun mungkin perkara itu memang ada betulnya ya pada diri orang yang kita katakan itu. Jadi pada saya kita hendaklah sentiasa memperingatkan diri kita cepat-cepat apabila ada tercetusnya di hati malahan terus keluar di mulut. Hendaklah kita susuli dengan segera, sekurang-kurangnya dengan membaca istighfar ya. Kita istighfarlah supaya itu dapat membersihkan kembali dosa kita, walaupun sekecil-kecil maksiat pada kita mungkin kita anggap perkara itu perkara yang remeh dan kecil, tetapi percayalah itu merupakan dosa yang besar di sisi Allah ya. Kemudian sesungguhnya pengaruh maksiat itu dia memberi kesan kepada jiwa kita. Sebagaimana kalau kita ingin faham, bayangkan sebagaimana sehelai kain putih. Apabila terkena dosa, ia umpama setitik tinta hitam ataupun dakwat hitam yang berkesan pada kain putih tersebut. Sekiranya kita segera membersihkannya, insya-Allah kesan tersebut mudah hilang ya, mudah kita hilangkan. Tetapi bila kita biarkan dia untuk sekian lama, maka dia terus meresap dan susah bila kita nak cucikan, dia sudah mengambil masa dan agak susah. Malahan bila kita cuci pun masih meninggalkan kesan-kesan. Apatah lagi sekiranya pakaian ataupun kain putih itu ditumpuki oleh berterusan dengan tumpuk-tumpuk hitam tersebut, dan tidak mustahil akhirnya akan menjadikan kain yang putih asalnya itu
terus hitam dan amatlah sukar untuk dicucikan lagi. Demikianlah juga dengan hati kita apabila dihinggapi oleh titik-titik noda dosa, ia akan boleh menggelapkan dan menghitamkan hati sekiranya kita tidak cepat beristighfar, mencucikan dosa-dosa kita itu Kalau kita bayangkan sebagaimana seseorang yang mengalami penyakit fizik, penyakit di tubuh badan dia, sudah pasti dia akan segera berubat dan berubat itu kalau boleh sampai ke akar-akar penyakit supaya penyakit itu tidak menyusuri ataupun merebak ke bahagian-bahagian anggota badan yang lain. Kalau boleh kita nak penyakit kita itu sembuh dan tanpa meninggalkan apa-apa lagi kesan negatif. Tetapi begitulah sepatutnya kita mengambil usaha dalam kita memperbaiki penyakit jiwa kita, penyakit hati kita yang telah terkesan oleh dosa-dosa. Maka kita juga seharusnya mencuci bersih hati kita itu dengan istighfar. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sebaik-baik istighfar itu adalah membaca syahidul istighfar, penghulu istighfar yang mana ada di dalam zikir-zikir pagi petang yang kita amalkan. Sebagaimana yang dikatakan, maka beruntunglah mereka yang di dalam buku catatan amalnya nanti banyak terdapatnya istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahawa maksiat itu sebenarnya memiliki pengaruh yang buruk dan terkadang menjadi penghalang antara seseorang dengan taubat. Maka keburukan itu sebahagiannya menarik sebahagian yang lainnya, sebagaimana kebaikan itu menarik sebahagian kebaikan yang lain juga. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Syekh ini Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahawa apabila kita melakukan suatu maksiat, maka tidak mustahil maksiat itu yang memberi kesan buruk kepada kita menjadikan itu sebagai penghalang untuk seseorang itu segera bertaubat. Malahan keburukan itu akan merebak, dia membawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Sebagaimana juga kebaikan akan menarik kebaikan yang lain. Sebab itulah pentingnya kita mencari kawan-kawan yang dapat membawa kita kepada kebaikan, yang dapat mengajak kita dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Sekiranya kita alfa dan lupa, kawan kita tadilah yang akan sentiasa mengingatkan kita supaya kembali ke jalan yang benar. Tetapi jika kita silap memilih kawan, maka keburukan akan menarik kepada keburukan yang lain. Mungkin keburukan kita baru bermula berjinak-jinak. Contohnya bagi anak-anak remaja lelaki yang mungkin dia hanya baru berjinak-jinak belajar menghisap rokok. Tetapi apabila dia memilih kawan yang jauh lebih keburukannya berbanding dengan dia, mungkin kawannya itu telah dia dijauhkan Allah, semoga tidaklah begitu mungkin dah further lagi satu step lagi mengambil menghidu gam atau sampai ke peringkat menghisap dadah. Itulah yang akan menarik anak yang baru mencuba untuk menghisap rokok ini. Jadi kita pastikan di peringkat awal lagi hendaklah kita membentras maksiat itu. Maka wajib bagi seorang hamba apabila dia mengerjakan keburukan, dosa, untuk segera bertaubat sehingga akhirnya dosa tersebut akan terangkat dari dirinya dan dia jauh daripada pengaruh maksiat yang seterusnya yang lebih membawa kepada keburukan. Sekiranya kita membiarkan sahaja maksiat itu bertempik-tempik tanpa kita berusaha membersihkannya dari awal lagi, maka dia akan menutup hatinya, menggelapkan hati, dan inilah yang kata sangat-sangat bimbang sekiranya terjadi hidayah Allah akan sukar sampai kepada hati yang telah gelap maka bagi kita seorang Muslim, hendaklah kita sentiasa berusaha untuk melepaskan diri kita daripada maksiat dan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. InsyaAllah Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat dan Allah akan menerima taubat kita Seterusnya kita kena ingat bahawa kita janganlah mempersia-siakan 4 perkara ini sebelum datangnya 4 perkara yang menyukarkan kita. Iaitu yang pertama, sewaktu kita sihat,
kita hendaklah mempergunakan waktu sihat kita, jangan sampai sampai pada waktu kita sakit barulah kita menyesali kerana kita tidak memanfaatkan waktu sihat kita, ya. Begitu juga apabila kita mempunyai waktu ruang yang banyak, jangan kita mensia-siakan, buang-buang masa kerana akan datang waktu di mana waktu sempit kita mungkin tidak berkesempatan lagi untuk melakukan sesuatu padahal kita mensia-siakan waktu luang yang kita ada selama ini. Begitu juga kita yang masih berada di peringkat muda, contohnya bagi anak-anak yang masih dalam peringkat muda, lakukan sesuatu yang bermanfaat, jangan ditangguh-tangguhkan kerana akan sampai waktu anda juga menjadi tua. Ya, mungkin pada masa itu sudah terlewat. Dan itu pun alhamdulillah sekiranya anda memiliki usia yang dipanjangkan Allah sampai ke peringkat tua, ya. Apa kata seandainya belum sampai tua, ajal telah menjemput kita, maka kita sangat-sangat rugi mempersia-siakan waktu muda di mana pada waktu itu kita sangat bertenaga untuk melakukan sesuatu dengan lebih sempurna, ya. Dan yang akhirnya adalah sewaktu kita masih diberi ruang waktu hidup ini, janganlah sampai kematian mendatangi kita dan pada masa itu kita sangat-sangat menyesal, ya. Okey, mari kita lihat sesungguhnya orang-orang yang mati itu sebenarnya mereka berangan-angan kalaulah mereka itu semua boleh balik semula ke dunia ini. Ya, sedangkan kita yang masih diberi ruang kesempatan, dipanjangkan usia oleh Allah dalam keadaan yang sihat walafiat di bumi ini, gunakanlah sebaik-baiknya waktu muda kita, waktu luang kita, waktu kita sihat sebelum datangnya waktu akhirnya ajal menjemput kita. Berkata Al-Hafiz Ibn Rajab, ya, iaitu Al-Hafiz Ibn Rajab ini wafat pada tahun 795 Hijrah, rahimahullah, mengatakan puncak dari angan-angan orang-orang yang telah mati di kubur-kubur mereka adalah berharap untuk boleh hidup kembali walaupun untuk sesaat untuk mengejar apa-apa yang telah terluput dari mereka ketika di dunia berupa taubat dan amal soleh. Maknanya Imam mengatakan angan-angan orang-orang di dalam kubur itu adalah mereka sangat berharap sekiranya mereka boleh dikembalikan hidup semula kat bumi ni, kat dunia ni, untuk dia mengejar semula, buat semula apa yang selama ni dia tak buat sewaktu di dunia. Iaitu mereka ingin sekali agar mereka sempat bertaubat dan mereka ingin sekali supaya mereka dapat mengerjakan amal soleh. Ya, sementara kita ni orang-orang yang masih hidup kat dunia ni, kita masih saja mensia-siakan umur kita, mensia-siakan hidup kita. Akhirnya kita hidup dalam kelalaian, ya. Bahkan banyak di antara kita ni menghabiskan umur kita dengan kemaksiatan. Waliyazubillah, ya. Janganlah sampai perkara yang sebegitu terjadi pada kita. Maka sebab itulah kita wajib saling mengingatkan sesama kita supaya kita sentiasa berada di dalam di atas landasan yang benar, sebagaimana kita bermohon kepada Allah dalam setiap bacaan Al-Fatihah kita di dalam solat kita. Kita bermohon, ya Allah, berikanlah kita siratal mustaqim, ya, jalan yang benar. Sekiranya kita tergelincir sedikit-sedikit, ya, sebenarnya memanglah manusia itu sebagaimana dikatakan tempat berlakunya kesilapan, tetapi itulah kita belajar daripada pengalaman, belajar daripada hadis-hadis Nabi, daripada sirah-sirah para sahabat, sebagaimana apa yang mereka lakukan apabila mereka melakukan dosa, mereka akan cepat-cepat beristighfar, kembali ke jalan yang benar, saling mengingatkan kerana itu adalah tuntutan kita sesama Islam, ya. Marilah kita share, meraih amal soleh dengan menyebarkan apa yang kita bincangkan di sini. Semoga lebih ramai lagi orang yang dapat mengambil manfaat daripadanya, ya. Barakallahu fikum kepada para sahabat yang sudi men-sharekan kalau dikatakan tazkirah pendek ini, ya, supaya lebih ramai lagi kita dapat mengambil manfaat dan saling mengingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.